Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan. Apa khabar saudara Yamon, saudara Wan Mi? Begitu juga saudara Rubin, saudara Mawi, Gretem, saudara Zafil, saudara Puan Khatijah, saudara Ramzul, saudara Syah Ibrahim. Tutek-tutek apa benda yang berbunyi ni saudara. Saya pun tak tahulah, nanti saya tengok. Aduh, maklum sajalah sekarang ni. Saudara Hamzah Abdullah, saudara Joka Karim, begitu juga Izzuddin, saudara Map, saudara Zamri LC, saudara Muhammad Paridun Tukiman, saudara Jala Ali, Cik Mat Muhaidin dari saudara Muhammad Muhaini dari Taiping Perak, saudara Fazil Yub, saudara Puan Norma PE, saudara Yusof Awang dari Tanah Merah Kelantan, saudara Idris Saleh, saudara Yusof Awang, saudara Abu Samah, Puan Rosni Korengot, apa khabar orang Sarawak, Puan Hasnah, saudara Yang Maya, saudara Abdul Rahman, Abdullah dari Johor Bahru, saudara Richard Bakri, Puan Rubidin dan pasangannya, doa saya anda berbahagia, Osman, saudara Muhammad Asri Dir, Puan Umi Kalsum, Pak Chu dari Langkap, Fazilah Awang dari Pulau Pinang hadir, terima kasih, Ahmad Hazami, saudara Bonem, saudara Hasnah, Puan Hasnah, Muhammad Syal, saudara Madam K dari Tangkak, Johor, saudara Abu Nem, saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk, Perak, Tuan Haji Osman, apa khabar Tuan Haji, moga sihat, saudara Yusuf Mayu Boro dari Pulau Pinang, saudara Osman Kamil, dari Tanjung Karang, hadir, tengah guruh ni katanya, saudara Muhammad Armi, saudara Fadil Amin, doalah untuk Gaza, saudara Gaya. Begitu juga Fazilah Ismail dari Perak, saudara Muhammad Nasir, katanya dari Taping hujan lebat. Ya, Edi Tahir, jangan marah. Hani Abdullah, Puan Hamidah Kamat, tempat beliau hujan lebat katanya. Di mana tu Puan? Saudara Bahari Ismail daripada Batu Kip. Hujan baru berhenti. Rabudin Pasarat dari Senaling, Kuala Pilah. Saudara Mariam, saudara Mat Syali, Mat Piah Mentol, saudara Sulaiman Abdullah. Begitu juga saudara Ramzul, Pak Chu, minta liputan Perak untuk malam ini. Dia minta liputan di Perak, apa tu, saudara, bola lah tu namanya. Ya, saudara Raili, saudara Jebat Pembela dari Kulim. Itu juga saudara Abdul Malik, salam pencerahan. Maruzik Yasid dari Pontian Johor, Kamisan Dahlan, Salam Madani. Masiran Abdul Hamid, saudara Isyak Rahim, Nasaruddin Omar, Siti Saripah, saudara Mat Piah Mentol. Begitu juga dengan Perjuangan Mesti Teruskan, saudara Halim Kasim, Azli Hashim dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Maklum sajalah kita ni diburu oleh waktu. Waktu sentiasa memburu kita, saudara. Saudara Ahmad Mazan, saudara Abu Seman, Azli, saudara Ramzul, Waalaikumsalam, Syed Adnan, saudara Behcun, DJ Taman Idris katanya, saudara Azizul Hamid. Mohon share lah saudara Azizul Hamid, dia minta kawan-kawan semua jangan lupa like, share dan subscribe saudara. Baik saudara, hari ini hari Selasa tanggal 31 Oktober. Tutet habis dah bulan Oktober. Besok kita masuk bulan November. Dah pun hampir hujung tahun saudara. Getinya lagi 2 bulan lagi, setahun lah genap. Tahun 2003 kita akan melangkah pada tahun 2004. Tetapi hingga saat ini virus sebut, Puan Lajah Comel-Comel, masih ada lagi. Dan ini sudah pun masuk hari yang ke-1322 saudara. Semalam laporan saya dapat, terdapat 728 kes baru sepanjang seminggu yang lalu. Menjadikan jumlahnya 5,059,800 yang dijangkiti. Tapi sembuhnya 5,080,973 dan ada 4 kematian saudara. Jumlah kematian meningkat pada 37,181. Itu laporan semalam saya tengok daripada Kementerian Kesihatan. Sebab itu saya katakan saudara, bahawa virus itu masih ada lagi. Jagalah kesihatan diri kita. Nah, dah masuk 1,322 hari dah saudara. 1,322 hari. Berapa tahun dah tu saudara? Kalau setahun 365. Dah 3 tahun saudara. Tak habis-habis. Dan saya terus membilang hari. Itu keadaannya. Baik saudara, minta saya mohon saudara semua jangan lupa jagalah kesihatan diri kita, jaga keluarga kita, jaga kebersihan, dan bila ada pertemuan-pertemuan
lakukan penjarakan sosial. Ya, Puan Aizah Al-Zainal dan juga Rahman. Baik, saudara. Kita minta izin, saudara, untuk e-commerce. Ini jangan lupa. Ini nak berniaga cari rezeki. Kalau teman-teman mempunyai produk untuk saya wawarkan, jangan lupa hubungi Al-Azhar di talian 011330412441. Al-Azhar masih memasarkan setangih bakurnya dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Kalau tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubung Siti Farehah di talian 017-711-4300. Kalau hubungi Siti Farehah, jangan lupalah dendeng manis Siti Farehah. Dan juga simpulan kasih Cik Siti. Bagi teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, buah-buahan boleh terus dihantar ke rumah anda. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan sebut adalah grade AAA, saudara. Kiwi, anggur, cherry dan sebagainya, saudara. Harganya murah, lebih murah daripada harga pasar dan grade-nya grade AAA. Terus dihantar ke rumah saudara. Dan akhir sekali, jangan lupa lah, saudara, makanan kegemaran saya, Popiah Sira Lady Maria. Memang sedap, saudara. Rangup, pedas, manis dan mengasyikkan bila kita makan. Harga, memang harga rahmah, saudara. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Mampu rasa, mampu beli, mampu order. Sila hubungi Nizam, saudara. Baik, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan dengan peringatan, ya, saudara Mazlan Khalid. Kita juga saudara Zeki, Jaka Linglong dari Pulau Pinang, saudara Muhammad Sapri Zainuddin. Saudara begitu juga Pak Aziz, salam dari Kuantan katanya. Ini naluri kehidupan ini, saudara, saya bukan ustaz, saya juga bukan dai. Hanya sekadar membaca tulisan teman-teman yang hantar pada saya, elok untuk perkongsian kita bersama, saudara Hamzah Hussein. Begitu juga saudara Wan Syarudin. Kerana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, cukup seseorang itu dikatakan dusta jika dia menceritakan segala apa yang dia dengar tanpa tabayun. Tabayun itu kebenaran. Ini adalah hadis riwayat Muslim, statusnya adalah hadis sahih. Jadi saudara, berdusta itu ialah bila kita memberitahu pada orang ramai satu berita atau satu cerita yang tidak benar. Bila dia membaca atau dia mendengar sesuatu maklumat tanpa disiasat, tanpa bukti, dia terus menyampaikan kepada orang lain, malah mungkin ada pula lagi tukuk tambahnya untuk menyedapkan cerita. Jadi setiap kali kita perlu berhati-hati, saya, sebelum kita menceritakan pada orang atau menyebarkan sesuatu maklumat, terima, kena ambil sikap tawakuf. Itu kita diam hinggalah ada dalil-dalilnya. Itu lebih baik dari kita berlumba-lumba untuk cerita pada orang menjadi orang pertama yang menyampaikan. Ini masalah kita sekarang. Kita merasakan kita seronok kalau dapat cerita, kita lah orang pertama yang menceritakan sesuatu. Bagi saya itu tak betul, saudara. Duduk dulu, fikir, tawakuf, ataupun kita diam dulu, kita fikir betul tak betul, sumbernya bagaimana, dengar baik-baik, barulah kita ceritakan. Bukan kita nak jadi orang pertama yang menyampaikan. Akhirnya bukan kita dapat apa, dapat dosa, saudara. Kerana Imam Nawawi, saudara, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, waktu dia menjelaskan hadis itu, dia kata seseorang boleh dikatakan berdusta apabila segera menceritakan khabar yang diperolehi, kerana berita yang didengar boleh jadi ditokok tambah. Tokok tambah pun dianggap dusta, saudara. Jadi imam sosial, media sosial hari ini, saudara, kita dapat lihat sering menyebarkan maklumat yang berbeza daripada yang asal. Contoh, apabila mereka membaca petikan ucapan ataupun nonton video atau gambar, mungkin juga mereka lakukan editing dan disebarkan yang boleh menimbulkan kontroversi. Bila buat betul, saya, mereka puas hati, tapi sebenarnya mereka menyebarkan dusta. Malahan ia diolah dan diulas dengan gambaran yang berbeza-beza. Sebab itu kita lihat pencerahan orang ni begitu ceritanya, orang ni begitu ceritanya, ditokok tambah. Itu dianggap sebagai dusta, saudara. Oleh sebab itulah apa yang dengar atau satu yang itu boleh jadi benar dan boleh jadi tak betul, saudara. Jika seseorang menceritakan atau menyebarkan setiap apa yang ia dengar atau setiap apa yang ia terima, seperti daripada melalui media sosial, maka ia telah berdusta kerana memberitakan sesuatu yang sebenarnya mungkin tidak terjadi atau tidak benar.
Kalaupun mungkin benar saudara, ia boleh jatuh pada mengumpat. Kalau benar pula tu boleh jatuh dalam kategori mengumpat. Kerana sengaja membuka aib orang lain serta membuka ruang kepada maki hamun dalam komen-komen netizen. Jadi saudara, bila saudara lihat dalam live saya ni, sebab itu saya larang anda buat live yang komen yang bukan-bukan. Kerana itu juga mengundang dosa saudara. Saudara Hakah, ingat saudara, kerana Allah SWT berfirman saudara daripada ayat Al-Hujurat. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa satu berita, maka selidikilah ia. Itu untuk menentu kebenarannya, iaitu tabayun, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Baca surah Al-Hujurat ayat 6 saudara. Allah SWT berfirman, kita ingat saudara, kalau kita dengar, perhati betul-betul, timbang baik-baik, orang timbang masak-masak, jangan terus nak menyampaikan. Itu peringatan saya, Puan Syarifah, Saudara Gerantung, Saudara Jarudin, Saudara Roslan Kasim, Saudara Effa. Ya saudara, benda Effa kata lah, biasalah tu, zaman di hujung jari. Jadi saya perlu mengingatkan, nak buat, tak nak buat, tak apa, tak ada masalah pada saya saudara. Okey, kita santun pula mutara kata. Ini tulipan daripada teman-teman menghantar pada saya. Cubalah untuk tidak memburukkan orang lain. Kerana dengan memburukkan orang lain tidak akan menjadikan kita lebih baik, saudara. Bila kita memburukkan orang lain, dia tidak menjadikan kita lebih baik. Dan jangan suka, saudara, menilai orang lain kerana kita tidak tahu isi hati seseorang. Kita hanya boleh membuat tekaan, tetapi tekaan boleh saja salah. Jadi saudara, bila kita jadilah, jangan kita sesekali memburukkan orang. Kerana bila kita memburukkan orang, tidak menjadikan kita ni hebat, tidak menjadikan kita baik, saudara. Bersederhanalah. Dan salinglah berpesan-pesan. Sebab itu saya tetap mengingatkan pimpinan negara agar jangan membelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang. Seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, dalam suasana ekonomi hari ini, dalam keadaan negara yang berhutang begitu banyak, saudara, kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis. Itu peringatan saya. Saudara suka tak suka, saya harus mengingatkan. Saya yakin apa yang saya jelaskan juga didengar oleh pimpinan di peringkat atasan, khususnya di Anjung Seri Perdana, saudara. Untuk teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, saya perlu memberi peringatan. Apa yang anda lakukan bila anda sunting, bila anda masukkan dalam mana channel, itu tanggungjawab anda. Saya tidak mampu untuk memantau. Sebab itu saya tak bertanggungjawab. Ingat saudara, ini pencerahan sekadar memberi informasi. Pencerahan ini adalah pencerahan politik agar warga kita sentiasa berinformasi. Itu je selamat-selamat saudara, tak ada kena bayaran. Saya pun tidak dibayar apa-apa pun saudara. Hanya sekadar selalu saya katakan, mudah-mudahan satu ketika nanti anak cucu saya bila saya dah tak ada, dia boleh buka balik. Ini Aki dia bercakap, moyang dia pernah bercakap. Kita sekarang ni tak ada saudara. Apa yang tok nenek kita bercakap dulu tak ada rekod, tidak ada tertulis. Yang ini tu bercakap secara live saudara. Itu yang impian saya bila saya tak ada nanti. Salam saudara Abdul Aziz Rahman daripada Tanjung Karang, saudara. Berada Janggut, saudara Hisham, saudara. Saya sihat, alhamdulillah berada Janggut, ya. Jadi bila saya memberi pencerahan, pastikan saudara, kita memegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ini perlu saya jelaskan. We must agree to disagree, saudara. Andainya saudara tak bersetuju nak menyantuni, boleh, tak ada masalah. Asalkan anda menyantuni dengan bahasa-bahasa yang molek-molek, dengan bahasa-bahasa yang ada santunnya. Sebab kita adalah warga cinta damai, menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Ingat saudara. Baik. Hari ini saudara, secara resmi, Yang Amat pada Menteri dari Parlimen, pembuka bicara di Parlimen hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Majlis ataupun Ketua Eksekutif untuk Kerajaan, saudara, bagi Parlimen yang ke-15, merafakkan sembah ucapan tahniah kepada Sultan Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar yang telah pun dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong kali ke-17. Ini official, saudara. Selama ini memanglah dah ada majlis raja-raja dah bersetuju, tapi bagi pihak ketua majlis atau ketua kerajaan, Ketua Eksekutif
Datuk Seri Anwar Ibrahim melafazkan ucapannya, itu usul ucapan tahniah kepada Baginda Sultan Ibrahim yang dipilih sebagai Tuan Agong, dan ikrar taat setia Dewan Parlimen sebelum sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini, saudara. Kata dia, saya selaku Ketua Majlis Parlimen ke-15 bagi pihak Dewan yang mulia ini dengan sepenuh ikhlas ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrar taat setia Dewan ini dipersembahkan kepada Sultan Ibrahim, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan Taluk Johor Darul Takzim sempena pemilihan Baginda sebagai Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong kali yang ke-17. Saya juga ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrar taat setia Dewan ini turut dipersembahkan kepada Baginda Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah, Sultan yang di-Pertuan dan Raja Pemerintah Negeri Perak Darul Rizwan atas pemilihan Baginda sebagai timbalan yang di-Pertuan Agong. Dan beliau menzahirkan keyakinan kerajaan dan rakyat akan mendapat limpah rahmat dan kesejahteraan yang bertambah daripada pemerintahan seorang raja yang adil, bijaksana dan prihatin terhadap rakyat jelata dan negara. Jadi katanya sebagai teras pemerintahan raja berperlembagaan, beliau amat berkeyakinan dengan pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku kelak. Malaysia bakal diberkati dengan nikmat perpaduan dan kemakmuran yang berpanjangan, katanya, saudara. Itu apalah ini biasa, saudara. Parlimen hari ini membuat ikrar taat setia sambil itu mengucapkan tahniah. Daulat Tuanku, selamat bersemayam di Istana Negara, saudara. Biasalah, saudara, saya kalau ada satu benda yang menyantuni istana, itu saya dulukan. Barulah saya bawa bab-bab lain. Sebab saya terdidik dengan etika kewartawanan. Tak maaf, saudara. Baik, saudara. Saya melihat bahawa Jabatan Meteorologi Malaysia, ini saya mesti bagi tahu, ini pengumuman hujan lebat, ribut petir dan angin kencang diramalkan melanda beberapa kawasan di 9 buah negeri. Demikian menurut Met Malaysia, saudara. Iaitu cuaca diramal di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Johor dan Sabah. 9 negeri, saudara. Di Kedah, ia membabitkan kawasan Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baru. Sementara di Pulau Pinang adalah seberang perai utara, seberang perai tengah dan seberang perai selatan. Manakala di Perak pula membabitkan kawasan Krian, Larut, Matang dan Selama. Begitu juga di Kuala Kangsar, di Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batan Padang serta Mualim, saudara. Untuk di negeri Terengganu, ia membabitkan 2 kawasan, iaitu Dungun dan Kemaman. Kelantan di Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi Cameron Highland, Jerantut, Maran, di Kuantan, Pekan dan Rompin. Selain itu, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang dan Kuala Selangat di Selangor, saudara. Kuala Selangat pula, saudara. Di Johor pula, cuaca sama diramalkan di Segamat, Batu Pahat, Keluang, Mersing dan Pontian. Sementara itu di Sabah membabitkan kawasan pantai barat, iaitu di Papar dan Penampang, Tawau dan Lahad Datu, serta Sandakan itu di Kinabatangan. Itu menurut Met Malaysia. Gertinya sekarang, saudara, kita memang sudah pun memasuki suasana monsun timur laut. Sebab itu amaran ribut petir ini diharapkan, saudara, bila ada pihak-pihak berkuasa minta kita pindah, kena segeralah pindah. Saat ini tadi petang tadi pun sekitar rumah saya pun masih hujan lebat juga, saudara. Sebab semalam, saudara, jumlah mangsa banjir di Perak telah pun meningkat. Meningkat daripada 150 orang kepada 312 dari 89 keluarga. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak, kesemua mangsa ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara di daerah Krian dan Hilir Perak. Di Krian ada 86 orang daripada satu keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak. Sementara 50 orang daripada 18 keluarga di Alor Pongsu, Puan Nur Aziah Azizan, Alor Pongsu tu. Sebanyak 170 orang daripada 50 keluarga di Hilir Perak pula berlindung di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran pula melaporkan Sungai Bidu di Cangkat Jong berada paras bahaya
apabila merekodkan ketinggian 4.18 meter berbanding paras normal iaitu 2 meter. Di Sungai Kinta, di Wir Tanjung Tualang dan Sungai Kerian di Selama berada paras berjaga-jaga, masing-masing merekodkan bacaan 13.69 meter dan 11.21 meter. Dua-dua sungai itu dalam keadaan berjaga-jaga. Tetapi di Sungai Bido di Cangkat Jong berada dalam paras bahaya. Jadi sebab itu perlu dipindahkan apabila ada banjir kilat dan sebagainya. Sebab itu saudara, banjir besar bagaimanapun saudara, menurut pakar meteorologi dari Pusat Pendidikan Antartika Kebangsaan dan Institut Sains Samudra Universiti Melaya, Profesor Datuk Dr. Aizan Abu Samah, dia mengatakan bahawa banjir besar seperti yang pernah berlaku pada hujung 2021 diramalkan tidak berulang. Kerana walaupun negara sudah pun memasuki monsun timur laut, tapi bagaimanapun banjir tetap akan berlaku apabila hujan berterusan. Tapi tidaklah katanya mengikut data-data yang beliau kumpul. Maklum sajalah pakar saudara, tidaklah akan berlaku banjir besar macam 2021. 2021 dulu saudara, banyak rumah ditenggelami habis sampai ke atas. Itu berdoalah kita saudara. Di Sungai Petani pula saudara, hari ini yang berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari selaku ahli parlimen, ini Sungai Petani beliau turun ke gelanggang untuk melihat bagaimana boleh berlaku banjir di sekitar kawasannya, dan beliau mendapati puncanya adalah kerana sistem pengairan dan saliran yang selalu tersekat. Selaku ahli parlimen katanya, kerja-kerja menaik taraf sistem pengairan dan saliran bandar itu perlu disegerakan untuk mengelakkan kejadian banjir berulang pada musim hujan. Saudara, setakat inilah saudara, saya dipahamkan bahawa kemarin saudara, tambah pula ketika fenomena air pasang besar saudara, seramai 110 orang daripada 35 keluarga di daerah Kuala Muda terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara apabila kediaman mereka dilimpahi air berikutan hujan lebat beberapa jam. Sekarang ni bagi kawasan di negeri Kedah saudara yang berhampiran dengan laut, air pasang besar. Bila kalau air pasang besar, hujan turun, bertembung dua tu, berlakulah limpahan. Namun, mengikut pakar tadi mengatakan bukanlah banjir besar. Tapi masih kalau banjir pun still menenggelamkan juga. Agak bahaya juga kalau kita tak berjaga-jaga. Baik saudara, itu laporan kaji cuaca. Ada sesuatu yang gembira saudara. Dulu kalau kita naik kapal terbang, sekarang dah lain saudara, zaman teknologi. Dulu kalau kita menaiki pesawat terbang, pramugari ataupun pramugara akan mengumumkan bahawa semua penumpang sila matikan telefon bimbit anda ataupun komputer anda sepanjang penerbangan. Tapi hari ini Malaysia Airlines ataupun MAS telah mengumumkan bahawa pihaknya ada menyediakan perkhidmatan Wi-Fi percuma tanpa had mulai besok sebagai sebahagian daripada langkah meningkatkan pengalaman penumpang. Begitu menurut Ketua Pegawai Eksekutif Penerbangan Malaysia Aviation Group, Saudara Ahmad Lokman Man Azmi. Jadi katanya penumpang dah boleh pakai telefon kalau kita nak pergi ke London, nak pergi ke Mekah, saudara, ke mana-mana pun, kalau kita menaiki pesawat yang besar tu saudara, disediakan Wi-Fi, bolehlah berhubungan saudara, keluarga kita. Inilah antara peningkatan perkhidmatan yang disediakan oleh MAS untuk penumpang-penumpangnya. Dan ini merupakan syarikat penerbangan yang pertama lah saudara untuk negara Asia ini. MAG terujalah dapat meningkatkan perkhidmatan dengan menyediakan Wi-Fi kepada penumpang di semua kelas perjalanan. Dia tak ada kisahlah sama ada kelas pertama, kelas ekonomi, kelas bisnes, tak ada, sama saja. Dan banyak juga wang terpaksa laburkan. Namun, itu bagi saya adalah berita gembira untuk teman-teman yang menaiki pesawat MAS. Pesawat lain tak ada lagi lah saudara. Baik saudara, dulu saya pernah menyiarkan dan bercerita dan memang tular di media sosial bagaimana kawasan dinilai terdapat limpahan atau ramainya kebanjiran pendatang asing tanpa izin parti yang menjadikan kawasan nilai 1, 2, 3 itu sebagai lubuk untuk mencari rezeki, buat berniaga dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun pihak immigration dan pihak polis Negeri Sembilan telah pun menahan baru ni saudara 216 orang
Ramai 216 orang warga asing dalam Ops Sabung. Menurut pengarah Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sembilan, Kenneth Tan Ai Kiang, katanya seramai 11 orang kanak-kanak juga ditahan daripada keseluruhan warga asing tersebut dalam operasi di bawah arahan Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Negeri Sembilan. Itu serbuan dilakukan sejak 24 hingga 24 Oktober. Dan operasi dilaksanakan di beberapa lokasi termasuklah kedai-kedai perabot, kedai permaidani, kedai runcit, kedai langsir dan kedai makan. Jadi hasil daripada 74 operasi yang dilaksanakan, 74 operasi yang dilaksanakan, pemeriksaan telah dibuat ke atas 1,597 warga asing. Ramainya saudara. Dan seramai 216 warga asing telah ditahan atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1957/63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Jadi katanya sejumlah 134 lelaki, 134 lelaki dan 71 wanita serta 11 kanak-kanak telah pun ditahan. Pecahannya iaitu 153 warga Myanmar, 16 dari Indonesia, 24 dari Bangladesh, 5 dari Nepal, 2 dari Kemboja, 3 dari Pakistan, 4 dari India dan 8 dari Vietnam. Itu antara mereka yang datang dan berada di nilai yang menyalahi di bawah Akta Immigration. Yang lain itu mungkin ada PAS, permit, mungkin ada permit kerja saudara. Bagaimanapun, orang ramai bolehlah berhubung dengan pihak Immigration jika mereka yakin mereka ini datang berniaga sedangkan mereka tak boleh berniaga. Kalau sekadar menjadi pembantu, boleh saudara. Itu kedudukan dinilai. Bagaimana hari ini saya tengoklah ramai kawan-kawan yang bertanya pada saya. Teman-teman dia kata apakah harga ayam akan naik? Tapi hari ini saya lihat Token Maidin pun dia tunjuk gambarnya, dia kata ayam di kedai-kedai supermarket Maidin tak naik. Dan saya sempatlah tadi pergi ke beberapa buah supermarket yang menjual makanan seberguna. Nampaknya harga ayam dalam keadaan terkawal. Bagaimanapun saya, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, ia akan cenderung pada formula pemberian subsidi bersasar kalaulah harga ayam kembali naik secara mendadak selepas penamatan subsidi dan kawalan harga ayam yang berkuat kuasa 1 November besok, saudara. Jadi katanya menurut Datuk Seri Mohamad Sabu, katanya pemberian subsidi bersasar dilihat lebih sesuai untuk memastikan hanya golongan yang memerlukan dan terkesan dapat menikmati subsidi. Kalau kenaikan ayam melampau, kita cenderung kepada pemberian subsidi bersasar kepada golongan B40 yang terkesan. Kerana jika kita beri subsidi secara pukal, ia hanya menguntungkan taukih dan penghilang besar, katanya. Itu kenyataan yang dibuat oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Kerana katanya harga pemakanan ayam, itu jagung, bijirin dan kacang soya sudah pun mula turun. Justru harga ayam pun turut turun. Malah ada tempat menjual ayam pada harga kurang daripada RM7 sekilogram. Itu katanya dalam parlimen hari ini, saudara. Baik. Untuk teman-teman, sahabat-sahabat kita yang mahu mengusahakan perusahaan menternak ayam, saudara, saya dipahamkan bahawa Agrobank ada menyediakan dana pembiayaan sehingga RM350,000 khusus kepada penternak komuniti dan mikro, di samping pembiayaan sehingga RM5 juta kepada peternak kecil dan sederhana. Demikian menurut Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein, katanya pihak bank bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk menyediakan pembiayaan modal kerja dan tetap kepada penternak kecil dan sederhana serta skim mikrokredit dalam bentuk pembiayaan modal pusingan untuk penternak komuniti. Kalau anda nak rasa ada tempat nak buat ladang untuk menternak ayam, tak ada modal, silalah berhubung dengan pegawai di Agrobank, kerana Agrobank menyediakan dana untuk satu orang tu boleh pinjam sampai RM350,000. Tapi kena buat betul lah, saudara. Jangan ambil RM350,000 belah. Besok anda ada masalah. Dan sampai ke peringkat RM5 juta. Sebab sekarang ni pihak Agrobank juga sedang berusaha untuk membantu warga Bumi Putra untuk menjalankan aktiviti penternakan ayam yang bukan lagi secara terbuka tapi mungkin tertutup, yang lebih bersifat
eksklusif serta menjaga kesihatan dan sebagainya. Jangan lupa saudara, kadang-kadang ternak ayam ni, bila kita ternak ayam selalunya banyak lalat. Kalau terbuka, tapi kalau dah tertutup, dia terkawal lah keadaannya. Dan ayam itu segar. Ini adalah untuk membantu dalam keterjaminan makanan. Silalah saudara. Janji ada kawasan tanah, nak buat, macam mana nak buat dia punya ladang-ladang peternakan ayam, berhubunglah dengan pegawai di Agro Bank saudara. Agro Bank dulu bank pertanian saudara. Baik. Itu peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang usaha-usaha untuk SMS. Baik saudara, kita masuk dalam segmen Salam dari Gaza. Kita negara kita makmur saudara, tapi di Gaza masih lagi kehidupan rakyatnya susah. Hidup mereka sentiasa dalam diburu ketakutan dan kehidupan yang cukup ngeri saudara. Sekarang ni rupanya di Gaza sekurang-kurangnya 14 orang terbunuh dalam serangan udara ke atas 2 kawasan perumahan di Gaza hari Isnin saudara. Kementerian Dalam Negeri di wilayah yang dikepung itu memaklumkan serangan itu membedil sebuah rumah di bandar Zawaida yang terletak di timur laut bandar Deir al-Balah. Kejadian sebut turutnya mengakibatkan 11 orang maut. Itu hari ini saudara. Dan 3 orang lagi turut terkorban dalam serangan berlainan di sebuah rumah di kem tumpuan pelarian Jabalia di utara Gaza. Jadi setakat ini saudara, lebih 9,400 orang telah terkorban dalam konflik. Termasuklah 8,500 orang rakyat Palestin, yang lebih daripada 1,400 rakyat Palestin Israel. Itu keadaan saudara. Perang ini mengundang kematian. Dan mereka yang ada di bumi Palestin itu tentulah berlumuran darah bumi itu. Kesan daripada kekejaman Zionis, peperangan saudara. Sebab itu menurut bancian saudara, Badan Amal Save the Children, Badan Amal untuk menyelamatkan kanak-kanak, ia membuat kenyataan bahawa jumlah kanak-kanak yang dilaporkan terbunuh di semenanjung Gaza dalam tempoh 3 minggu melepasi angka tahunan kanak-kanak yang maut di zon konflik di seluruh dunia. Kerana menurut Badan Amal Save the Children, sejak 7 Oktober, lebih 3,257 kanak-kanak Palestin dilaporkan terbunuh, termasuk sekurang-kurangnya 3,195 di Gaza, manakala 33 lagi di tebing barat. Dan sekurang-kurangnya 6,360 kanak-kanak yang cedera. Sementara tidak kurang daripada 180 orang lagi di tebing barat. Menurut laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, seramai 2,985 kanak-kanak terbunuh di 24 negara pada 2022. Kemudian 2,515 pada 2021. Manakala 2,674 pada 2020. Di pelbagai negara. Pada 2019, 4,019 kanak-kanak laporkan maut dalam peperangan. Tetapi untuk di Gaza saja saudara, jumlah kanak-kanak yang terkorban sejumlah 3,257. Banyak lagi, masih ramai lagi yang berada dalam runtuhan bangunan. Jadi melepasilah 4 tahun ke 5 tahun ke perang dan negara-negara di konflik, kanak-kanak yang paling ramai sekali terbunuh di kawasan Gaza saudara, di bumi Palestin. Sebab itu semalam kabarnya di lapangan terbang Moskow, ramailah mereka tunjuk perasaan, mereka merusuh dan menyerbu masuk lapangan terbang di Dagestan, Rusia. Kerana kabarnya ada pesawat yang tiba daripada Israel. Kerana nak menunjukkan amarah mereka pada rakyat Israel, maka penunjuk-penunjuk perasaan beribu orang menyerbu ke lapangan terbang Dagestan di Moskow saudara. Jadi terdapatlah saya tengok dalam media video disiarkan laman media portal RT dan Izvestia melaporkan puluhan penumpang perasaan memecah pintu dan sekatan di lapangan terbang Makhachkala. Dan beberapa orang lain dilihat mencerobohi masuk ke landasan kerana tak mampu untuk menahan amarah mereka saudara. Sebab itu agensi penerbangan Rusia Rosaviatsia berkata pihaknya telah menutup sementara waktu lapangan terbang tersebut selepas pasukan keselamatan tiba di lokasi kejadian. Sebab itu Moskow merasakan bahawa mungkin ada campur tangan kuasa asing yang meminta supaya orang tunjuk perasaan, unjuk rasa di lapangan terbang. Sebab itu pihaknya sekarang ini telah menahan sekitar 60 orang. Orang yang menganjurkan unjuk rasa. Sebenarnya saudara, bukan hanya di Moskow, di seluruh dunia.
seluruh dunia, saudara, di London, di Poland, di Amerika sendiri pun, saudara, warga mereka sudah pun tidak lagi mampu menahan amarah melihat kekejaman rejim Zionis, saudara. Sebab itu, daripada Indonesia, sekali lagi, Presiden Indonesia, Pak Jokowi, mengulangi pendirian pemerintah Indonesia yang mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke atas rakyat Palestin di Gaza. Katanya, Indonesia amat marah dengan keadaan Gaza yang semakin meruncing, khususnya situasi kemanusiaan. Pak Jokowi dengan tegas, lantang menyatakan, Indonesia amat marah. Kami terus mengikuti perkembangan di Gaza dan pendirian Indonesia sangat jelas dan tegas. Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan rambang terhadap orang awam dan kemudahan awam di Gaza. Jadi sebab itu, Pak Jokowi menggesa agar keganasan segera dihentikan dan usaha ke arah gencatan senjata perlu diusahakan. Indonesia sedang giat berkomunikasi dengan pelbagai pihak untuk menyelesaikan isu tersebut. So, itu beliau turut menekankan keperluan agar bantuan kemanusiaan dipercepatkan. Jadi sebab itu, bantuan pertama dari Indonesia akan dihantar minggu ini berdasarkan permintaan dan keperluan rakyat Palestin. Kata Pak Jokowi, bantuan ini adalah gabungan sumbangan daripada pemerintah, komuniti perniagaan dan masyarakat. Ya, itu tandanya Indonesia marah dengan apa yang berlaku di Gaza. Saudara, sementara itu di Baitul Muqaddis nampak gayanya keangkuhan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dia semalam dia mengatakan pihaknya tidak akan memperdulikan seranan agar gencatan senjata dalam perang ke atas Palestin dilakukan walaupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberi amaran mengenai bantuan tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan manusia yang keadaan perang itu belum pernah terjadi. Jadi katanya operasi ketenteraan yang semakin giat itu meningkatkan kebimbangan pada dunia sekarang ni. Kerana ia mendadak ya. Terdapat 24 juta rakyat penduduk Gaza yang terancam. Yang sudah ia telah mengorbankan lebih 8,000 orang, saudara. Jadi gesaan untuk gencatan senjata, kata Netanyahu, ialah seruan untuk Israel menyerah kepada Hamas. Dia merasakan apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu minta diadakan gencatan senjata, seolah-olah Israel menyerah kalah pada Hamas. Sebab itu dia tidak memperdulikan, tidak menghiraukan. Sombong angkuh. Moga Allah SWT segera melanatilah Benjamin Netanyahu yang saya lihat seolah-olah orang yang sudah kehausan darah warga Palestin, saudara. Sementara itu, pejuang Hamas katanya telah pun melancarkan peluru berpandu anti-kereta kebal serta melancarkan tembakan mesin gun dalam serangan balas ke atas tentera Israel di utara dan selatan Gaza. Artinya, saudara, peperangan antara Hamas dengan Israel masih belum terhenti. Malahan, apabila tentera Israel juga sedang memperluaskan operasi daratnya di Gaza dengan alasan mahu menghukum Hamas. Dia tak pedulilah sekarang ni. Mereka sudah semakin gila. Ini betul-betul manusia yang berada dalam kegilaan untuk menghirup, meneguk air mata dan darah rakyat Palestin, saudara. Bagaimanapun, Brigade Al-Qassam tetap dengan sayap bersenjatanya dalam pergerakan Hamas. Mereka mengatakan mereka tidak akan berganjak dan akan meneruskan jihad. Itu, saudara, Efa Benjamin Netanyahu katanya, jahanat, na'udzubillah. Itu keadaan, saudara, saya melihat semakin kejamlah mereka. Dan ketika ini, korban rakyat Palestin meningkat 8,306 orang. Aduh, dari jumlah itu 3,457 terdiri daripada kanak-kanak, 2,136 wanita. Dan sejumlah 21,000, saudara, rakyat Palestin cedera akibat serangan udara yang berterusan. 21,000, saudara, cedera. Bila dah cedera tu belum tahu lagi, besar kemungkinan maut akan mengintai mereka, saudara. Dan sebanyak 25 hospital yang terpaksa menangguhkan perkhidmatan kesan daripada pengeboman Israel di semenanjung Gaza, dan mana 25 ambulan pun habis lingkup. Menurut Al-Qadira, bekalan darah juga semakin berkurangan. Itu keadaannya bila kena ledakan bom dan sebagainya, darah berkurangan. Aduh, saya melihat gambaran itu amatlah bersimpati. Sebab itu hari ini, saudara, di Parlimen apabila menjawab
persoalan dengan wakil-wakil rakyat yang Abu Muhammad Perdana Menteri dan Sri Anwar Ibrahim mengulangi lagi. Dan dia mengingatkan seluruh rakyat supaya tidak menjadikan isu pendirian dan sokongan umat Islam terhadap perjuangan Palestin yang ditindas Israel untuk memecah belahkan keharmonian masyarakat bidang kaum dan agama di negara ini. Itu kenyataan beliau di Parlimen. Perdana Menteri berkata isu terkait Palestin sangat dekat di hati umat Islam dan berharap semua pihak yang berlainan agama tidak melihat situasi getir menimpa rakyat negara itu sebagai isu agama semata-mata. Sebaliknya, ia lebih daripada itu. Jadi beliau meminta semua pihak mengimbau dan mengingati semula proses mengecapi kemerdekaan negara kita dulu, termasuk kesusahan rakyat ketika zaman penjajahan Inggeris dahulu. Dan sebab itu katanya, saya ingin mengambil kesempatan menggesa seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama untuk melihat isu ini dari segi kaedah sejarah dan kemanusiaan. Jangan jadikan isu Palestin ini sebagai isu yang membezakan sikap kita terhadap apa itu kemerdekaan. Malaysia merdeka, menolak penjajah Inggeris, dan kita bersama menentang penjajah Inggeris. Jadi mengapa kita agak berlembut apabila ada penjajah Israel ke atas Palestin katanya. Sekarang ni kadang kita sama-sama mendukung perjuangan Nelson Mandela di Afrika Selatan. Bagaimana sebelumnya? Jadi sebelumnya masih ada yang ragu. Namun sekarang kita yakin tindakan mereka itu kerana keganasan dan penjajahan apartheid kulit putih terhadap kulit hitam. Jadi beliau menggesa rakan-rakan dalam kabinet, dalam kerajaan, kerana ada juga katanya suara yang menganggap bahawa pihaknya agak keras dan bertentangan dengan sikap berkecuali Malaysia. Malaysia mendukung prinsip berkecuali, tapi kita tidak berkecuali dalam soal kezaliman. Malaysia tidak akan berkecuali apabila ribuan anak-anak dibunuh dan dibom. Malaysia tidak berkecuali dalam soal keadilan kemanusiaan. Jadi sebab itu beliau menggesa rakyat Malaysia, jangan izinkan isu Palestin ini untuk memecah belahkan, memperkotak-katikkan rakyat. Isu ini bukan sahaja sangat dekat dengan umat Islam, tetapi juga sangat dekat dengan kemanusiaan, tegahnya. Lantang saudara. Jadi sebab itu, Yang Muhammad Perdana Menteri menyokong langkah Kementerian Pendidikan yang mahu mendedahkan maklumat berhubung apa yang berlaku di Palestin kepada pelajar. Jadi supaya, tapi adalah garis panduannya, supaya rakyat, anak-anak kecil kita tahu macam mana kehidupan sukar yang dialami oleh warga di Palestin. Sebab itu katanya dia sedang menimbangkan. Saat ini sepatutnya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berangkat untuk menyertai pemimpin ekonomi kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC yang dijadualkan diadakan di San Francisco minggu depan. Jadi bagaimanapun dia kata bahawa pihaknya sedang menghubungi negara-negara sekitar Asia. Apakah kalau mereka semua tak setuju, maka kita juga akan sama-sama tidak bersetuju untuk memboikot persidangan APEC katanya. Dan dia sedang dia sedang menghubungi pihak Kementerian Luar sedang menghubungi negara China nak tahu tentang kedudukan mereka. Begitu juga negara-negara lain katanya. Kena perlu ingat saudara, sepatutnya Perdana Menteri akan mengetui delegasi Malaysia ke APEC pada awal bulan depan saudara. APEC ditubuhkan 1989. Itu merupakan satu forum ekonomi serantau. Terdapat 21 anggota ekonomi APEC yang menyumbang hampir 40% daripada penduduk global atau hampir 50% dari perdagangan global. Saudara. Jadi negara-negara APEC, bukan OPEC dah, APEC ya, adalah Australia, Brunei, Canada, Chile, China, Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Jepun, Korea, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiping, Thailand, Vietnam dan Amerika Syarikat. Kalau negara-negara sebelah ASEAN ini mengambil ketetapan tak pergi, kita akan boikot. Sebagai tanda amarah kita melihat bagaimana kebejatan dunia barat menyokong kezaliman yang dilakukan oleh rejim Zionis saya. Sebab itu katanya beliau tidak takut walaupun secara terus terang di Parlimen hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan bahawa sebenarnya Malaysia menerima 3 notis. 3 notis tata tindak daripada kedutaan Amerika Syarikat kerana keengganan negara kita menganggap Hamas sebagai kumpulan pengganas. Itulah yang dikatakan ada ugutan dan sebagainya. Notis rasmi yang dipanggil DIMACE itu diterima oleh Kementerian Luar
pada 13 dan 30 Oktober. Bagaimanapun beliau tidak mahu memperincikan tarikh satu lagi. Noti rasmi yang dihantar terus kepada Duta Besar Malaysia di Washington. Duta besar kita ada yang ini Tuan Yang Utama, ini Datuk Seri Anwar Aziz, dia pun menyatakan bahawa ketetapan Malaysia kekal. Kita tetap bersama-sama dengan perjuangan rakyat Palestin di mana mereka mahu menuntut kemerdekaan setelah negara mereka diceroboh dan diperlakukan sebegitu rupa oleh Zionis. Sebab itu kata Datuk Anwar Ibrahim, beliau tidak takut. Walaupun negara barat macam mana pun, hari ini dia bercakap di parlimen secara berterus terang. Tidak ada lagi nak sembunyi-sembunyi. Sebab orang kata betul ke? Tapi surat ataupun demaci ada dihantar kepada Kementerian Luar. Dia selaku Perdana Menteri boleh tengok. Kita ni kadang-kadang bila dengar benda itu betul ke? Betul ke? Jadi kalau Perdana Menteri bercakap, tu takkanlah dia nak berbohong, saudara. Sebab sekarang ni dari Matul Muqaddis saya dapat juga berita mengatakan yang terbaru, saudara. Apabila tentera Israel telah pun menyerang 300 sasaran selepas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak gencatan senjata yang disifatkan sebagai tidak tunduk kepada kumpulan pejuang Palestin. Ini yang terbaru dah. 300 serangan udara dilakukan, dilepaskan pada sasarannya. Askar membunuh mereka dan mengarahkan, beliau telah pun askar membunuh mereka dan mengarahkan tentera udara melakukan serangan massa ke atas sasaran dan infrastruktur. Itulah keadaan, saudara. Saya bila baca apa yang berlaku di Amerika, di Palestin tu, kita harus bersyukurlah negara kita ni aman damai, saudara. Di sana kepala batunya, kepala tongkol lah tu, presiden Israel, dia tak ambil pandang, dia tak pandang pun. Walaupun dunia mengutuk, dunia minta supaya dihentikan. Sebab dia tahu ada orang di belakang dia, ada kuasa besar yang membantu mereka. Itu keadaannya. Sedangkan kehidupan rakyat di bumi Palestin semakin dijengah oleh maut. Itu keadaan, saudara. Baik, saudara. Selepas kita bercakap soal ni di Israel, kita kembali pula negara kita di parlimen lagi ni, saudara. Inilah parlimen saya nampak hari ni amat mengecewakan. Masuk hari kedua, saudara. Semalam berbolok-bolok lah ceritanya. Bergaduh sikit. Hara parlimen. Tapi hari ni nampaknya bertambah lagi, saudara. Saya tak tahulah perbincangan. Tak ada pun sesuatu yang konkret untuk rakyat. Bila hari ni, saudara, isunya macam mana apabila Menteri Pelancongan Datuk Seri Tiong King Sing, dia mempertahankan tindakannya waktu itu yang ada gambar yang tular dalam media sosial, kerana dia lah kadang minum arak dan menari ketika meraihkan satu festival bersama orang ramai. Itu pun satu hal juga. MRT membangkitkan persoalan tersebut. Dan dia jawab, saya bukan Islam, so saya bolehlah mabuk. Saya rasa itu jawapannya bukanlah, tak sepatutnya mengeluarkan kenyataan yang saya rasakan angkuh. Seorang menteri mesti jaga kepribadian. Kena ingat bahawa negara ini, agama Islam itu adalah agama persekutuan. Perlulah dihormati. Tapi dia kata, saya bukan Islam, saya boleh minum. Dalam bahasanya kata, suka maklum lah. Itu keadaannya, saya rasa tak patut begitu. Saya harap agar Yang Amat Perdana Menteri dapat menegur anggota kabinetnya supaya mereka lebih berhati-hati dalam tindak tanduk supaya rakyat melihat tingkah laku menteri. Pak-pak menteri ini adalah gantungan rakyat yang dilihat boleh mampu untuk membawa perubahan. Sebab beliau juga adalah Menteri Pelancongan. Apakah gambaran itu nak dibawa kalau tular di luar negara, macam mana Menteri Pelancongan kita lah keadaan mabuk? Walaupun dia menjawab pula di parlimen hari ini, bagi saya angkuh. Saya merasakan itu jawapan yang agak angkuh. Dia kata, sukalah, saya bukan Islam. Betul, kita tak nafikan. Memang itu kebenaran. Dia bukan Islam, dia boleh minum. Tetapi saya rasa sebagai seorang menteri, dia harus juga ada etikanya. Ada etikanya. Yang Muhammad selalu menekankan tentang tata kelola. Jadi saya haraplah persoalan ini dapat diperlihatkan. Apa salahnya minta maaf, sudahlah. Dan saya tidak akan mengulangi peristiwa itu. Legalah rakyat. Ini tidak. You jawab kat parlimen, saya bukan Islam. Saya boleh minum lah. Saya boleh minum arak. Iyalah, kita tahu. Bukan kita tak tahu. Ini saudara kerana awang. Memang, kita kata menti cak ayam, dia marah. Itu kan gambaran. Bagi saya rasa soalnya, sebab itu rakyat
melakukan tular dalam media sosial. Gambar dia dalam keadaan yang menari dalam keadaan separuh mabuk. Tak sepatutnya begitu, saudara. Sepatutnya pegawainya pun kena tengok. Ini sikap, saudara. Negara kita negara Islam. Ni orang tuduh kita macam-macam, jadi bila Pak Menteri bersikap begitu, bila jawapan di parlimen begitu, saya kecewa lah hari ni, saudara. Saya katakan hari ni parlimen cerita pasal apa? Apa cerita di parlimen hari ni? Dan petang tadi pun satu hal lagi, saudara. Terus itu bab menteri pelancongan. Saudara, memang kita tahu dia ini bukan agama Islam, berasal dari Sarawak, tapi tak sepatutnya bersikap begitu. Jagalah, jaga kepribadian anda sebagai seorang menteri. Saya cakap terus terang, saudara, yang baik saya kata baik, yang tak betul kata tak betul. Saya harus menegur. Itu saudara Abdul Hamid, dia kata kong kali kong lah jawabnya. Itu gambarannya. Sebab dia kata dia pergi ke Pelangai, Pelangai apa semua, dia jumpa dengan masyarakat, pesta tanglung, dia main dengan anak-anak, dia minum. Apa salah? Tak salah. Bila dia minum arak, salah? Memang tak salah, kamu bukan Islam. Tetapi bila gambar kamu tular dalam media sosial, itu yang bercanggah dengan kepribadian seorang menteri. So, fahamlah keadaan ini. Jangan kata tak salah. Memang tak salah. You are not wrong, but is wrongly behave. Itu dia. Aduh, tak payah dengan angkuh. Saya marah juga bila jawab benda begitu. Tak sepatutnya. Saya haraplah agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat menegur anggota kabinetnya. Terus terang saya katakan. Baik, saudara, ini satu hal lagi pula tu, saudara. Hari ini lagi lucu, saudara, dekat parlimen hari ini. Apabila Yang Berhormat Timbalan Presiden UMNO, Datuk Mak Hassan, beliau selaku Menteri Pertahanan, dia menjawab banyak persoalan yang dibangkitkan, isu LCS, cerita kapal, isu ketenteraan, macam-macam yang menyangkut soal Kementerian Pertahanan. Dan antaranya dia menjawab dalam isu tentang penyelarasan pencen anggota veteran tentera. Jadi kata Tok Mat, dia kata bahawa penyelarasan itu sekarang ni sebab ada anggota, ada mereka telah pun membawa kes ini ke mahkamah. Jadi tunggulah keputusan mahkamah, barulah boleh dilaksanakan. Ini tiba-tiba ahli parlimen Keteria buat lawak lagi. Dia kata mana boleh begitu sebenarnya. Jadi Tok Mat kata, kenapa you menjerit? Kenapa you menjerit? You don't raise. Tok Mat pula dia geram kamarnya, dia pun selamba juga. You don't raise your voice. Improve your argument. Jadi maksudnya janganlah naikkan suara. Perbaikilah anda punya hujah-hujahan. Tiba-tiba Keteria boleh jawab, saya tak faham. Habis dengan speaker-speaker pun gelak. Takkanlah. Itu Tok Mat kata, you bekas 2-star general. General 2 bintang. Takkanlah tak faham. Status you sebagai 2-star general. Lepas tu bila orang gelak, dia marah kat orang. Jangan gelaklah soal ni. Orang tak gelaklah, tapi persoalannya sekarang, isu itu sedang berada di mahkamah. Sedang dibicarakan, tunggulah. Lepas dia kata, bilakah mahkamah akan buat keputusan? Itu bukan kuasa Tok Mat. Itu kuasa mahkamah lah pula. Ini seorang jadi ahli wakil rakyat ni kena faham lah. Aduhai. Tiap-tiap kali parlimen bersidang, orang semua tunggu. Apa pula Keteria akan bangkit kali ini? Apa pula ini, apa ini ahli daripada Langkawi kali ini? Apa pula Arau akan bercakap kali ini? Jadi ini antaranya yang tadi Datuk Saudara Rafizi, dia akhirnya bila dia berbalah-balah apa semua tu dengan daripada pendang, dia kata inilah keadaannya. Sebab dia tegur, dia kata janganlah jadi seperti badut dah. Isu badut pula jadi masalah. Saya dengar tadi saya pembalahan. Yang kecil-kecil sepatutnya boleh tanya macam mana tentang pembentukan, macam mana kedudukan ekonomi negara. Sepatutnya begitu. Akhirnya pembalahan jadi dia buat lawak lah dia. Sebab itu saudara Mak Yusof Barum dia kata buat lawak lah. Jadi kena kat dia. Biasa duk perintah anak buah saja. Sedangkan ini parlimen, betul. Parlimen tempat yang dihormati. Mereka harus tahulah macam mana nak behave. Sebab itu Tok Mat kata, you must behave yourself. Saya tak faham, saya tak tahu. Konon-kononnya lah. Jadi orang semua gelak lah itu. Tok Mat kata, you bekas 2-star general. Kan kena sebiji, stepek kena saudara. Itulah sekarang saudara keadaannya. Azrul Hamid dia kata 33 bulan PN bersatu buat apa? Itu keadaan. Sedangkan kes ini sedang dibicarakan.
Bila kes sedang dibicarakan, tidak boleh suara siapa pun campur tangan. Kita ada separation of power. Tok Mat dah bagi tahu, tapi dia tak mau terima hakikat. Nak buat macam mana? Dia boleh tanya, bila? Bila? Aduh. Itu keadaannya, saudara. Bagaimanapun sekarang ni, saya setelah melihat apa yang berlaku di Parlimen, saya tak tahulah besok apa pula lagi lah. Kalau bila Menteri Ekonomi kata sikap macam badut, mereka marah. Secara Mimi dia tanya macam mana harga ayam lepas ini. Harga ayam lepas ini, Puan Mimi, kalau naik, maka akan diadakan subsidi bersasar. Sebab Menteri Pertanian dia kata bahawa sekarang ni harga kos makanan ayam sudah turun. Jadi beliau berkeyakinan sebab dia telah pun berjumpa dengan pembekal, mereka yang mengusahakan ladang-ladang ayam untuk mengawal harga. Tapi kalaulah harga masih mahal balik, maka dia akan gunakan subsidi bersasar. Sebab tak nak lah bagi semua orang dapat subsidi. Saudara Osama dia kata konon-konon tak tahulah mana ayat orang putih lah. Itu keadaan saya. Kadang-kadang lucu saudara perangai wakil rakyat kita ni. Dan saya bersimpatilah dengan warga Ketereh yang menghantar orang macam ini ke Parlimen, akhirnya buat lawak. Secara macam orang dia pintu luar semua yang dia hantar ke Parlimen, akhirnya gambar dia mabuk pun dia kata saya bukan Islam. Aduh, itu. Jadi saudara Rosdi Zain Lahari dia kata itulah walagun dan walaun. Kita tak dapat dipisahkan. Saudara FIFA tinggi suara pula tu. Askar pencen tu minta duit rakyat sedekah orang meninggal dua ni. Saya pun tak tahu. Akhirnya rakyat melihat gelagat. Tetapi yang hairannya saudara, masih ada lagi yakin pada cakap-cakap pembangkang. Ini yang saya hairan. Pulanglah pada saudara. Saya tak nak cakap lebih daripada itu. Saudara. Tapi itulah kualiti yang kita ada sekarang ni di Parlimen. Macam mana kita mengharapkan bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu dapat disantuni oleh setiap wakil rakyat. Aduh, kita harap sepatutnya, sebab ada dia punya atas meja masing-masing semua tinggi-tinggi ni, saudara, dia punya kertas-kertas bajet. Sepatutnya perhalusi lah satu-satu. Kalau kamu pakar dalam bidang pencen ke askar ke, tengok bahagian bajet Kementerian Pertahanan. Bercakaplah cerita, sebab because kamu bekas two-star general. Kalau anda pula ni seorang accountant ke, seorang peguam, perlihatkan di mana silapnya, mau diperbetulkan, minta diperbetulkan. Bukan bergaduh dan bertelagah. Itu keadaan sekarang saya. Saya rasa letih lah. Tapi macam mana pun saya teronok lah juga. Hari ni saya nampak bahawa Rafizi telah pun kembali ke Parlimen. Selepas beliau dimasukkan ke hospital. Hari ni masuk-masuk ke Parlimen, berbalah lah pula. Dia berbalah dengan pasir emas, dia berbalah macam-macam. Dan akhirnya, saudara, kerana mungkinlah saya lihat macam ada dendam pada mereka, nama persoal dan sebagainya. Bila speaker kata, ahli-ahli Parlimen kena faham lah. Kalau menteri sedang menjawab, kena diamlah, kita dengar. Kalau menteri kata tak boleh pencerahan, dengarlah. Ini tidak. Berbalah, bangkit 3-4 kali, saya. Akhirnya, speaker pun hilang sabar. Dan mengambil keputusan, dengan ini saya rehat ke anda 2 hari. Tak pasal-pasal rakyat Pendang menghantar ahli parlimennya ke Parlimen dan kehilangan suara dari Pendang. Sepatutnya disuarakan. Itu keadaan. Sahabat saya pun, saudara Awang Hashim. Tapi saya pun hairan lah. Dulu masa kerajaan boleh tahan juga perangai ni okey. Tapi sekarang sejak dia pembangkang ni, dah pelik. Dah pelik. Terikut-ikut dengan perangai arau. Saya selalu katakan, kalau anda sebagai pemimpin pembangkang, jadi pembangkang di Parlimen, jadilah pembangkang yang baik, yang memberi cadangan, bukan jadi lelucon. Bila Rafizi kata macam badut, marah. Lelucon lah tu. Tapi keadaannya nak buat macam mana saya? Saya mengharapkan supaya besok adalah sesuatu yang lebih baik untuk rakyat. Saudara, tengok Hazar. Kalau tak bohong, bukan Anwar. Kenapa saya bercakap gitu? Kenapa saya bercakap benda begitu? Saya pun tak tahulah. Sikit-sikit bohong. Siapa yang bohong, saya pun tak tahu. Kita tunggulah, saudara. Saya dah bagi tahu, saudara. Awal-awal saya bagi tahu bahawa kita mesti berjiwa besar, menerima dengan hati terbuka apa yang digarap oleh pimpinan negara. Sebab bajet yang dibentangkan oleh Anwar Ibrahim bukanlah bajet sembarangan, saudara. Bajet itu bukan Anwar Ibrahim seorang yang buat. Dia bukan duduk 1 hari atau 3 hari, 3 malam. Tidak, saudara. Semua pegawai. Macam tahun lepas punya bajet yang dibentangkan oleh Anwar Ibrahim adalah bajet yang
rekayasa ataupun yang dipikirkan, dibincangkan oleh pegawai di Kementerian Kewangan. Begitu juga bajet kali ini. Bukan Datuk Anwar Ibrahim seorang. Dia kebetulan sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dan dia bagi tahu saya tak begini. Jadi ketua setiausaha perbendaharaan, pegawai-pegawai penerangan, pegawai kewangan dan mendapat laporan daripada negeri-negeri. Bajet bukan boleh buat satu hari saudara, 3 bulan. Pra-bajet. Bila saja bajet nak diumumkan, okey nak buat bulan 10. Mana bulan 7? Daripada bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Daripada bulan Julai, dikumpul segala maklumat. Daripada negeri-negeri, daripada jabatan-jabatan. Ini permintaan kami untuk rakyat. Lestari untuk rakyat. Perak hendakkan begini. Kedah hendakkan begini. Dikumpul semua tu, adakan pre-budget meeting. Disusun satu-satu. Dan pegawai-pegawai di Kementerian Kewangan akan membuat kiraan. Cukup tak cukup duit negara. Akhirnya, bajet ini dibuat bajet yang defisit. Tapi, Anwar Ibrahim mohon. Itu bagi saya tak betul, saudara. Haruslah kita berhati-hati dalam buat kenyataan, saudara. Saya ni rasa nak demam, rasa nak semua dah. Eloklah saya berhenti dulu, saudara. Sebelum dia melarat lagi. Lagi banyak cakap, nanti banyak pula saya punya sesemanya. Saudara, moga saya sihat. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.